Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Latte Talk Volume 7. Okay, sekarang kita dah sampai Volume 7 kita teruskan kita punya topik about business. Okay, hari ini I nak share, kalau ada time I nak share dua perkara yang very important iaitu NDA agreement dan lagi satu price setting. Macam mana kita nak mark up price, macam mana kita nak set price. Okay, I hope you all dah ready paper and pen. Jadi when I share with you, you all boleh tulis lah, boleh share ataupun you can see di sini I ada show the calculation, cara nak buat perkiraan. Okay, about price setting, one thing I have to explain, tak semua orang menggunakan cara price setting seperti ini. Yang apa yang I nak share today, cara price setting yang I practice dah lebih daripada 8 tahun. I'm using this percentage which work more, lebih senang untuk pembeli pun, lebih senang untuk consumer, lebih senang untuk buyer, even kalau kita nak export. So I'm using this price setting dah lebih daripada 8 tahun. Okay, first I want to share tentang NDA. Okay, NDA agreement maksudnya non-disclosure agreement. Okay, ni very important tentang NDA. Okay, NDA ni adalah satu surat perjanjian yang kita perlu buat. Okay, minta maaf ni lupa tadi baru balik. Okay, NDA ni satu agreement, the key element kunci satu agreement untuk menyelamatkan kita in term of berbagai cara. Okay, apa yang kita boleh selamat daripada NDA ni? Okay, perkara-perkara seperti yang pertama, bila kita ada ada pekerja, kita ada staff. Okay, kita beri kepercayaan kepada kita punya staff, especially like secretary, kita punya accountant, apa lagi, marketing manager. So these people semua orang-orang yang tahu tentang business kita. Dia tahu klien kita di mana, dia tahu kita dapat produk daripada mana, dia tahu semuanya. Jadi kita harus percaya dengan kita punya staff. Kita harus yakin dengan kita punya staff, tapi kita tak boleh over percaya. So kita nak kena ambil precaution. Precaution kira precaution, kita ambil satu langkah berjaga-jaga. Okey, itulah kita perlukan NDA. Jadi dalam NDA ni biasanya apa yang kita perlu ada dalam NDA ni seperti kad pengenalan, okay, like IC, NRIC, kad pengenalan, effective date, of course date yang kita buat perjanjian ini, then definition dia, dia punya deem of confidential, maksudnya apa yang benda-benda confidential yang kita nak selamatkan, yang kita nak lindungi harus tercatat dalam tu, dalam NDA. Then consequences, apakah akibatnya jika melanggar peraturan daripada NDA agreement ini. Dan juga of course dia punya term of agreement, berapa lama dia punya agreement, jangka masa berapa. Setelah itu semua detail tu dah ada, barulah kita bawa ke lawyer untuk notarize, untuk dapatkan stamp daripada lawyer mengesahkan dokumen ni, dah dapat pengesahan notarize daripada lawyer. Okey, sekarang dia punya benefit tentang tentang NDA ni. Okey, benefit dia, pertama, kalau kita ada staff, pekerja, sekarang kita takut satu hari nanti, because kita tak tahu kita pay staff boleh kerja berapa lama, even kadang-kadang kita pay business partner. Jadi kita buat NDA agreement ni, contoh kita ada satu staff, jadi kita takut satu hari nanti mungkin ada selisih faham, ataupun mungkin dia nak berhenti kerja, ataupun mungkin ada klien communicate dengan kita pay staff, so untuk mendapatkan information. Jadi
yang mungkin akan terjadi bila diorang berhenti kerja, diorang mungkin boleh buat satu company yang berkaitan dengan bisnes kita, dan diorang boleh dapat, mereka boleh ambil kita punya klien untuk menjual produk mereka. So macam bersaing lah. Jadi contoh, I berhenti kerja sini, I kerja di tempat, I buat bisnes lain, dan I ambil klien daripada my uh, my apa my boss lama. Then I dah dapat klien tu, then I pun tahu my boss jual, dia dapat produk daripada mana, dia jual harga berapa. So I boleh continue to get agreement ataupun produk daripada the same factory, dan I jual murah. Dan I pun boleh buruk-burukkan my boss, macam company dia tak bagus and many things. Ini juga boleh terjadi jika I kerja di perusahaan lain, okay, company lain, dan company tu kata kau boleh dapatkan uh, market, boleh dapatkan pasaran, klien ni semua, I akan dapat commission. So I boleh ambil klien-klien daripada tempat kerja lama. Itu semua boleh terjadi. Jadi kalau kita ada NDA agreement, di dalam situlah ada satu perjanjian bahawa mereka tak boleh ambil kita punya klien, mereka tak boleh beli produk itu, ataupun tak boleh membuat bisnes yang sama. Okey, itu nanti I jelaskan. Okey, I jelaskan dia punya point ni, berapa pentingnya NDA yang boleh menyelamatkan kita. Yang kedua adalah bila kita sometimes kita nak dapat investor, kita tengah cari investor. So kita tahu ni ada satu investor yang mungkin kita boleh dapat dana, dapat duit daripada investor tu untuk kita pay business. Tapi kita rasa ragu-ragu, kita takut kalau aku tunjuk aku punya business plan, this investor dia ada duit. Kalau aku tunjuk business plan aku, what if dia tak invest, dia ambil idea ni, dia buat business tu. So kita nak kena prepare to protect kita punya plan, idea tentang business. Jadi dalam NDA ni lah kita tulis semua yang boleh atau tak boleh. So bila kita dah ada NDA ni, diorang dah sign the NDA, barulah kita boleh tunjuk, can open up everything. Okay, apa yang harus kita tulis dalam NDA adalah, contoh kalau untuk pekerja kita, staff kita, kita can tell them that okay, first bila dia kerja kat sini, sekiranya dia berhenti kerja ataupun kira dia berhenti kerja ataupun waktu kerja, dia tak boleh ambil kontak lawyer, kita punya client, customer kita, tak boleh keluarkan this information, tak boleh share dengan sesiapa, siapa kita punya client, daripada mana kita boleh dapat produk ni semua, dia tak boleh. So this is confidential. Also bila dia dah berhenti kerja, dia tak boleh contact lawyer, kita punya client, kita punya customer, dia tak boleh contact, dan dia tak boleh jual, dia tak boleh mulakan bisnes yang sama dengan kita selama 2 tahun. Contoh bila dia berhenti kerja hari ini, that means selama 2 tahun dia tak boleh buat bisnes yang berkaitan dengan kita pay business. Ataupun dia boleh kerja lain tapi dia tak boleh ni lah, tak boleh keluarkan cara kita pay sistem, kita punya daripada mana kita pay contact ni semua. Jadi sebenarnya banyak yang kita boleh input, apa yang kita rasa kita nak selamatkan, nak lindungi, jadi kita letak di situ. Jadi kita rasa selamat. If our staff dia berhenti kerja, dia buat bisnes ataupun dia kerja lain, dia tak boleh ambil klien kita, dia tak boleh dapat, jadi kita tak ada pesaing. Jika dia melanggar undang-undang tu, dia punya term and condition yang tertulis dalam agreement tu, then kita boleh take action against her. So yang saya katakan tadi about consequences. So akibat dia, apa yang akan terjadi. Okay, contoh kita boleh minta ganti rugi sebanyak RM500,000, ataupun tergantung bisnes kita. Kalau bisnes lebih besar, kita boleh minta dia up to 10 million 10 million ringgit, tergantung bisnes lah. Jadi with this kita dapat protect. Jadi kalau kita punya staff berhenti kerja ataupun dia nak buat bisnes, dia tak boleh buat bisnes, dia boleh dapat experience daripada tempat kita, tapi dia tak boleh ambil kita punya customer, dia tak boleh jual produk yang sama dengan kita. Jadi kita tak ada pesaing. Itulah cara kita selamatkan. Jadi sama juga kalau kita nak cari investor, first kita tunjukkan this NDA agreement,
Setelah dia sign, kita notarize semua, barulah kita boleh keluarkan ni semua. Jadi untuk klien kita katakan yang dia tak boleh buat, kalau sekiranya kita dah tunjuk kita punya business plan, dia tak boleh kalau dia tak invest, dia tak boleh buat business yang sama. So the idea cuma kita share dengan dia. That means jika dia lakukan business itu ataupun ada orang lain yang lakukan business yang sama, because of our business plan ikut kita punya ni lah, all the business plan they share dengan orang lain. Then suddenly ada orang lain buat business yang kita plan, kita tak buat because kita mungkin belum cukup modal, tapi orang lain dah buat. So kita boleh ambil tindakan daripada NDA agreement. So NDA agreement ni is very important for us. Jadi itu untuk melindungi business kita. Okay, I think you all dah understand ni sikit sebanyak tentang NDA agreement. Okay, sekarang kita move to price setting. Okay, price setting. So as you can see here di sini, you can see all the price setting. I put it in Malaysia ringgit. Okay, kita pergi daripada first punya. Okay, first di atas saya ada tulis maintain low price, small profit, big margin. Okay, big volume. Maksudnya kita maintain harga yang rendah, harga yang terendah mungkin. Of course kita ada profit. Kita maintain harga rendah, profit yang sikit. Kita jangan fokus pada profit yang besar. Fokus profit yang sikit, tapi volume, quantity yang banyak. Itu yang kita harus fokus. Bukan profit banyak tapi volume dia sikit. Kita harus fokus volume dia banyak tapi profit dia sikit. Okay. So kita tengok di sini. Ini I just give contoh cost. Okay. Sekiranya kita ada satu produk, cost dia RM5 Malaysia satu cost. Contoh produk ni minuman. Maaf I nak minum sikit. Okay, ini contoh minuman Sultan ni. Satu botol kita pay cost RM5. Okay, cost dia maksudnya harga botol, harga minuman, harga tutup dia, so everything lah cost dia RM5. So kalau produk ni cost dia RM5, kita automatically tahu harga di pasaran berapa yang kita harus jual. Okay, bila cost RM5, harga pasaran harus 3 times, 3 kali lipat ataupun 3.5. So between 3 to 3.5. Dia lain lain produk, lain dia punya cost price. Contoh kalau pakaian pakaian dia punya cost price tu dia punya ex factory price, cost price to retail price tu boleh jadi 5 times dia punya harga 5 kali ganda. Kalau produk elektronik pula, elektronik boleh jadi 10 kali ganda daripada cost price. Okey, perbezaan dia gini. Produk elektronik, kalau kita tengok macam komputer, laptop, cellphone ni semua. Okey, dia harus ambil profit margin yang tinggi untuk retail. Because harga dia produk-produk elektronik ni dia cepat upgrade. So kalau kita tengok laptop daripada Pentium, terus tukar Core 2 Duo, terus macam-macam lah, sampailah sekarang ada i3. If you see daripada i3 to i7 makan masa berapa bulan dia, i3 terus i5 terus i7, dia very very fast. So this is the reason kenapa electronic product dia punya retail price tu at least 10 times, 10 kali ganda daripada cost price, because dia cepat berubah, cepat ada produk baru. Even handphone kita dulu kita baru keluar handphone Samsung, for example, kita beli Samsung harga 1,000. Then after few months ke 1 year, dia punya harga terus turun. Kalau kita ingat dulu zaman Nokia tengah popular, that time I'm using 6600. Then after that I tukar 8850. Okay, that time bila baru keluar harganya 1,000 lebih. Even in Singapore dollar 1,000 lebih, 1,200, 1,300. Tapi sekarang harga the same phone brand new, harga dia kita boleh dapat dalam $300, $200. Kenapa tu? Dan berapa banyak tu dia punya profit margin? Kenapa dia boleh turunkan harga sampai
begitu drastic. Okay, because dia punya profit margin tinggi dan dia tahu nanti akan ada model baru dan yang more advanced. Jadi bila dia mulakan, dia harus ambil profit margin untuk cover seluruh dia punya production daripada dulu semua. Itu yang pertama. Dan yang kedua, produk-produk seperti uh, uh, apa ni, elektronik, dia tak ada expiration date. So dia tak basi, dia tak boleh basi Jadi bila dia ambil 10 kali ganda dia pay price, bila produk baru masuk, model baru masuk, dia boleh buat diskaun 10% off, 20% off, jadi diskaun murah. Jadi bila orang tengok ada diskaun, orang beli. That means dia punya produk masih boleh jual. So that's how they play the game. Untuk produk pakaian pula, biasanya dia ambil 5 times, 5 to 6 times daripada harga kos. Itu pun sama juga, because produk pakaian ni dia tak boleh basi. Dia cuma ikut fashion. Jadi fashion tu kadang-kadang pun berubah fashion. Mungkin musim ni 1 tahun, 2 tahun lepas tu musim dia dah jadi lain. Dulu kalau I ingat time tahun 80-an during rock time there's one time kalau kat Singapore orang mulakan zaman 60-an bell bottom, seluar bawah besar. So itu ikut musim, then after that hilang lagi. Then sama juga seperti skateboard. Dulu IPA time bila I kecil-kecil ada skateboard, then hilang. Then until start tahun 2000 itu ada lagi skateboard. Sama juga dengan breakdance. Tahun 80 ada breakdance dan sekarang baru start lagi. Jadi fashion ni dia ikut zaman dan dia akan datang balik. Dia tak macam elektronik. Elektronik kalau dia punya produk dah habis, dia punya zaman dah habis, dah kira jadi zaman dinosaur lah. Tak ada orang nak pakai lagi tu Nokia. Tapi kalau fashion, dia akan refresh. Jadi dia akan ambil 5 kali ganda daripada harga kos. Jadi kalau kita tengok Polo Ralph Lauren, for example Polo Ralph Lauren, nanti sometime bila end of the year ada Christmas sales, year end sales, nanti dia sampai 70% off, 70%. Okay, 70% off aja bila kita tengok ni 70%, 50% makin murah, kita beli because of the brand dan quality dia. Tapi harga they still get the margin because diorang nak clear stock lama, because ni fashion dia dah lama, diorang nak clearkan stock, so diorang turunkan up to 70%, tapi diorang masih dapat profit 30%. So itu tentang pakaian. Tapi untuk makanan dan minuman, kita harus ambil 3 kali lipat. Okey, kerana makanan ni ada expiration date. Paling lama 2 tahun. So lepas 2 tahun dah tak boleh makan, dah rosak, harus buang. Jadi bila kita tahu tentang dia punya shelf life pendek, kita nak kena pastikan produk kita sentiasa berjalan dan tak terbuang. Jadi tak basi, kita dapat jual tak terbuang, tak rugi. Jadi untuk kita tak dapat kerugian seperti itu, produk ni berjalan lancar, jadi kita mesti ambil daripada harga kos, harga jual tu harus 3 kali ganda je. Jadi bila 3 kali ganda, kita tahu kalau harga kos ni RM5, that means harga jualan dia mesti RM15. Jadi tak boleh lebih sikit lah, RM16 ke, still okay. As long as tak lebih sampai 4 times, 4 kali ke 5 kali. Okay, bila kita punya cost price dah jadi RM15, orang mampu beli. Bila orang mampu beli, then kita punya penjualan cepat, because orang tengok produk ni murah, they buy, then they can continue buy. Jadi kita punya produk ni termasuk FMCG, fast moving consumer goods. Jadi produk yang murah dan cepat, penjualan dia cepat. Jadi kita tak takut pasal expiration date. Tak takut because kita ada dalam masa, mungkin yang ada produk expiration date 1 tahun aja. So dalam masa setahun tu, kalau I distributor, I beli daripada factory ada setahun. So bila I dah beli banyak quantity, I nak jual ni perlukan masa berbulan-bulan. Kalau harga dia mahal, orang tak beli, then I akan kerugian kerana produk dah expired dan I tak boleh buat apa. At last I nak kena buang, so I rugi. Jadi produk makanan kita ambil 10% dia punya ni. Okay, now kita go to the calculation Okay, for calculation now. Okay, bila kita tengok cost cost tadi I katakan RM5 dia punya cost. Okay, cost dengan kita punya produk ni, satu produk cost dia RM5. Okay, cost kita harus tahu
termasuk ni semua everything dia punya apa packaging, label, everything. Okay, bila kos RM5, sekarang kita nak kena set up kita punya X factory price ataupun X work. Okay, X work usually orang panggil X work lah. Cuma certain people panggil X factory. Jadi tak banyak perbezaan. The meaning is still the same. Cuma X work tu more to produk macam mana, X factory tu produk macam. So we can use X work ataupun X factory. Jadi daripada harga kos, kita nak dapatkan kita profit margin untuk dapatkan satu harga. Dan harga itu kita akan gunakan untuk orang nak ekspor ke luar negara ataupun pemborong besar. Dia nak beli like, okay, aku jadi distributor tunggal, so aku nak beli daripada factory, your factory, dan dia akan distribute seluruh Malaysia. Contohnya so you dah ada satu X factory price. Okay, daripada harga kos ke harga X factory price, kita tambah 10%, 10%. So ni ada harga kos RM5, kita tambah 10%. That means kita jual dia RM5.50. Okay, so kita profit 50 sen aja. Okay, so bila kita tengok 50 sen, kita profit kecil. Okay, this is what orang tak faham. Ramai usahawan tak faham. Dia fikir 50 sen ni aku buat susah-susah, aku apa perau otak, banyak kerja dapat satu ni 50 sen. Yeah. Then orang-orang yang berfikiran gini because they don't understand business. Diorang dalam business they only think about aku nak untung, aku tak nak rugi. So itu kesilapan kita. Bila kita fikir tentang untung, then kita akan rugi. Tapi kalau kita fikir tentang macam mana aku nak mempertahankan produk aku di pasaran selama 5 tahun minimal atau selama 10 tahun, barulah kita boleh dapat keuntungan itu. Okay, business bukan cepat kaya. We have to go through banyak proses. Daripada volume 1 I dah jelaskan banyak tentang kesilapan dalam bisnes, kesilapan yang selalu kita lakukan, salah pilih produk, cara kita marketing. Jadi banyak I dah share so far, insyaAllah. So sekarang daripada kita berbalik harga RM5, kita tambah 10% menjadi X factory price. Jadi your profit cuma 50 sen. Okay, now kita you write down lagi bagus you all tulis, jadi you all boleh ingat. Okay, sekarang kita move to yang bawah ni. Okay, yang bawah exporter to importer. That means harga your X factory price RM5.50. So contoh I exporter Sindocop. So I beli daripada you minuman ni dengan harga RM5.50. So you punya untung ni cuma 50 sen. Okay, so I as exporter ni, I akan jual kepada importer. Contoh di UK I akan jual dengan importer dengan harga RM6.32. So I naikkan 15% daripada harga yang I beli. So I beli RM5.50, I naikkan lagi 15%. Jadi I jual dengan my importer, my client, RM6.30. So Sindocop kita exporter. So Sindocop akan jual gross profit. Okay, so I akan jual RM6.32. So exporter yang jual ni, I punya margin lebih tinggi daripada producer. So you all producer, tapi I punya margin ni you boleh tengok lebih tinggi daripada producer. You akan fikir ni tak adil lah, aku yang buat kerja ni penat-penat, ini aku punya produk, dia cuma beli dengan aku, lepas tu dia export. Itu je kerja dia. Lepas tu dia ambil profit margin lebih tinggi. Okay, you all nak kena faham, kat sini ada tulis di bawah ni. So kenapa exporter, like kenapa Sindocop punya profit lebih tinggi? Not only Sindocop lah, orang exporter kebanyakan. Kenapa profit mereka lebih tinggi? Because kita nak kena bayar trucking. Trucking maksudnya daripada your factory tu nak kirim ke port, for example Port Klang, kita yang nak kena bayar. So urusan forwarding, nak kirim tu semua, forwarding dokumen ni semua, kadang-kadang form D kita nak kena bayar. Form D harganya about
about 30 US dollar, 30 US dollar. Itu semua kita nak kena bayar. Trucking, then loading, unloading, manpower, ni semua kita nak kena bayar. Jadi bila kita kira tu semua, kita pay profit sebenarnya tak sampai pun 50% ataupun mungkin 50% lah kita punya profit untuk satu ni. Tak lebih daripada tu, because after kita bayar all these expenses, kita pay profit pun rendah. Okay, selain daripada tu, kita juga perlukan duit, perlukan wang untuk membuat marketing. Kalau kita tak buat marketing, kita tak ada klien tu, kita tak ada customer tu. So pada permulaan tu, bila kita dapat produk ni sampel, kita kirim pakai DHL ni dah pakai duit. DHL aja, example we just say about 5 kilo, produk 5 kilo daripada Malaysia kirim ke Turki itu hampir RM900. Kirim sampel 5 kilo, RM900 melalui DHL. Jadi kita sebenarnya eksporter ni dah keluar duit terlebih dahulu. Jadi banyak, itu baru satu negara, dan kita bila kita kirim di beberapa negara, kita dah gunakan banyak duit. That's why our profit margin yang you nampak 15% ni actually bukan 15%. Kita punya untung tu pun sikit, 5% ataupun kurang daripada 5%. Okay, itu tentang eksporter. So kita move on to importer, pembeli. Okay, contoh kita I punya pembeli orang UK. Jadi orang UK tu yang pembeli, dia I jual dia dengan dia harga yang harga tadi kata tu di sini. Okey, dia akan naikkan 25% daripada harga yang dia beli daripada Sinocop. So dia akan naikkan 25%. Okey, you all akan fikir lagi, kenapa importer dia punya percentage makin tinggi pula? Dia cuma beli, dia dah ada produk, dia cuma orang dah uruskan, dia cuma beli. Lepas tu dia dah distribute, dia dah ada buyer semua. Dia dah ada kedai. Kenapa dia punya profit margin tinggi? Okey, kat sini pun ada jelaskan tentang importer. Sebagai importer, kita import itu, I think Malaysian pun ada a few person dah pernah import. So importer faham tentang ni, because importer harus bayar shipping. Dan bila shipping bukan murah. Baru-baru yang shipment ni daripada Jakarta, daripada Tanjung Priok punya port Jakarta to UK, itu dia pay shipping cost $18,000 US. 18,000. So you just imagine, kalau satu container tu cuma boleh masuk mungkin 10,000 unit. Ini contoh 10,000 unit dibagi jadi 10,000 unit, shipping $18,000. Jadi $18,000 dibagi 10,000 unit. Jadi dia punya shipping cost semua dah add, dia punya harga ni dah makin naik. Dia punya cost tu, modal dia dah makin tinggi. Jadi dia mesti ada keuntungan. Itu baru shipping, belum termasuk dia punya tax, duty Bila dia import barang pasti ada duty, dia kena bayar tax lagi untuk import produk. Jadi kerana itulah dia nak kena naikkan margin. So margin 25% tu bukan dia dapat 25%. After dia cover shipping ni semua, dia pun akan dapat margin yang slim, very slim. Okay. Dan seterusnya exporter to wholesaler. Okay, sebelum I jelaskan tentang exporter to wholesaler, I nak you all faham dulu tentang we just see di supermarket. Bila kita tengok produk-produk seperti we can say like Lay's, keropok Lay's I don't know if Lay's sekarang dah ada factory dekat Malaysia ke belum, but I think belum lagi. Okay, Lay's. Berapa tu harga keropok Lay's di Malaysia, ataupun you tengok keropok-keropok lain yang kita import seperti Calbee, potato chip Calbee yang daripada Japan, dia ada factory di Indonesia. Okay, Calbee, kenapa they can sell harga yang murah? Murah tu maksudnya bukan terlalu murah kalau compare dengan produk kita, keropok yang kita jual. Seperti di Malaysia banyaklah orang-orang IKS buat jual keropok. Harga kita dengan harga keropok yang di supermarket tu lebih murah. Diorang pay produk, kita pay produk ni mahal. Kenapa? Daripada situ kita boleh tahu diorang punya produk murah dan diorang boleh jual lama. Produk ni you can see their produk bila masukkan dalam satu supermarket, minimal yang paling kecil sekali 10 tahun.
you boleh nampak benda tu dalam supermarket. Dia bukan setakat berapa bulan, setahun, 2 tahun terus produk tu hilang. So 10 tahun boleh bertahan. So bisnes yang gitu yang kita nak. Kita nak produk kita bila masukkan dalam satu pasaran boleh bertahan bertahun-tahun. Jadi kita punya bisnes keep on moving. So kita nanti I jelaskan kenapa produk-produk itu boleh bertahan lama. Termasuk Twisties, kalau kita ingat dulu Twisties, Chickadees tahun 80 lebih lewat akhir-akhir tahun 70. Produk-produk ni lama dekat pasaran, dekat supermarket, hari-hari ada dan harga murah. Kenapa harga diorang murah? Dan berapa diorang pay profit, berapa diorang pay cost. Lepas situ kita boleh start to think, diorang pay cost ni berapa ni sebenarnya. Okay, because cara pemikiran diorang bukan nak ambil profit yang tinggi. Diorang ambil profit margin yang very slim because their target is volume, quantity yang diorang punya target. Quantity dan boleh bertahan lama. Kalau profit margin kita tinggi, quantity dia sikit, lepas tu tak boleh bertahan lama. Jadi kita jadi kaya sekejap, then after that kita stress bila masa macam mana kita nak jual lagi, kat mana lagi kita nak jual, then kita stress about that. So first kita nak kena secure kita punya market. Okay, kita move on to this importer punya wholesale to wholesaler. Okay, sekarang importer dah beli so importer sekarang nak jual dengan wholesaler pula, penjual. Okay, ni wholesaler ni seperti kita katalah stokis lah stokis ataupun mungkin Giant. Okay, Giant one of the wholesaler. So Giant beli pada kita then Giant akan distribute lagi di tempat-tempat semua. So this wholesaler, importer akan jual kepada wholesaler dengan harga 25%. Sekejap tadi. Sorry. Ya, wholesaler. Wholesaler to retailer maksud saya. Okay, wholesaler ni dia nak jual pada retailer because wholesaler dia dah beli daripada importer pengimport dia dah beli. Jadi wholesaler jual dengan retailer, dia naikkan 40%. Makin tinggi dia punya percentage margin. Okay, bila kita tengok makin tinggi. Okay, kenapa? Because wholesaler ni dia dah ada risiko. Risiko dia dah dekat situ because pengimport, orang ni dah import, so dia import dalam container dengan kuantiti yang banyak. So I wholesaler, I tak beli 2-3 container. I cuma beli mungkin 1,000 carton. Kemungkinan 1,000 carton untuk I distribute in my shops semua. Jadi I dah ambil risiko menanggung dia punya storage, beban dia. Jadi bila I beli, I letak kat storage, I nak kena cepat-cepat distribute di kedai-kedai lain. Kalau I lambat distribute, produk ni akan basi, akan expired dalam I punya warehouse. Dan dalam warehouse, ada tikus, ada macam-macam binatang, mungkin ribut, hujan, banjir. So risiko seperti itu yang I nak kena ambil. Secondly, bila I ada warehouse, I'm a wholesaler, that means I nak kena bayar gaji pekerja I setiap hari. Orang yang warehouse bayar gaji pekerja, driver, bayar sewa, so many things. Ada dia punya operational punya expense. Jadi di situlah I punya cost ada. Jadi bila I markup 40%, actually I punya keuntungan bukan 40%. Dia punya net profit mungkin I dapat dalam 20% from the net profit. Jadi I punya untung mungkin dalam RM3 Malaysia per satu botol. Tapi risiko I dah ambil. I ambil risiko, untung I besar sikit, then I nak kena bayar all this operational. So sekarang wholesaler dah jual pada retailer Sekarang retailer pula nak jual pada consumer. That means end user. Bila kita tengok retailer, sekarang I kedai retailer, I nak jual dengan consumer. Bila I dah beli daripada wholesaler, I akan naikkan lagi 40 hingga 50% harga ni. So bila I naikkan 40 hingga 50%, di situlah baru kita tahu daripada harga cost hingga harga retail tu 3 kali ganda dia punya harga. Okay, 3 kali ganda. That means kalau I naikkan 40 hingga 50%, harga produk ni dah jadi about RM16 Malaysia.
So RM16. Sekarang kenapa retailer pula dia jual dengan consumer dengan profit margin yang tinggi? Okey. Risiko untuk retailer yang pertama, uh, okey, sebelum I continue, I miss something. Bila wholesale tadi dia jual dengan retailer dengan profit margin yang 40%, salah satu sebab yang I tertinggal tadi adalah retailer dia tak akan beli dengan kuantiti yang banyak. Kalau I retailer, I ada satu kedai ataupun I jual online shop, I cuma beli satu carton, dua carton aja. I beli mungkin 3 carton. I tak beli banyak. Jadi wholesaler tu dia punya risiko tu banyak. Tempat kalau expired dia tak dapat distribute, tak ada retailer beli, dia punya risiko banyak. Jadi dia pun sama juga ambil small profit margin untuk make sure dia punya produk ni dapat terjual. Jadi macam retailer like me, bila I naikkan 40 hingga 50%, jadi I punya margin tu nampak banyak. Tapi I pun ambil risk yang paling tinggi. Yang pertama, I dah letak minuman ni di display di I punya kedai. Itu yang pertama. Kalau produk ni tak boleh jual, basi ke apa-apa terjadi, hilang, mungkin hilang, orang masuk kedai dia curi, jadi risiko dia banyak. Jadi semua risiko tu I nak kena ambil, termasuk gaji staff, cashier, elektrik, mungkin ada CCTV, ada all the setting up. Jadi itu semua I nak kena cover. Dan consumer yang beli tu dia tak beli 3 carton, 4 carton, jarang terjadi. Jadi diorang beli satu-satu. Jadi dia punya income tu slow. Jadi retailer harus ambil profit margin yang tinggi. Bila profit margin tinggi, dia tengok dia boleh cover dia punya sewa ni semua, barulah dia beli barulah dia beli produk kita untuk jual di kedai dia. Jadi itu pun dia nak kena tahu. Bila dia jual RM16 ni, apakah RM16 ni produk ni dapat jual dengan cepat atau tidak? So dia pun retailer ni pun ambil risk yang tinggi, risiko yang tinggi. Jadi daripada apa yang terjadi bila benda ni dah nak dekat expired, then dia mula kasih diskaun. So bila dia kasih diskaun, macam ni lah, macam tadi yang I jelaskan tentang produk elektronik dan baju ni semua okay, ada kasih diskaun. Because apa, dia nak clearkan dia punya stock. So biasanya retailer akan ambil kesempatan bila ada apa-apa event, contoh National Day, Christmas, Hari Raya. So during this time, diorang akan ambil produk-produk lama yang dah dekat expired, diorang clearkan dulu, diorang buat promotion. Okay, ni 30% diskaun, 20% diskaun, because dia dah markup 50%. So dia buat diskaun 20%, 30%, at least dia masih dapat margin, ataupun dia jual harga kos, dia kasih diskaun dan dia terpaksa jual clear, murah. So bila dia dapat profit margin 40 hingga 50%, that means dia dah dapat tu apa, masa untuk clearkan produk kita. Jadi kalau produk ni dia tengok dah sebulan stok masih ada, orang tak beli, lambat jual, then dia start buat promotion, dia start buat diskaun, jadi orang beli produk tu. Okay, daripada situ kita boleh faham tentang kenapa produk bila I nak export, sebenarnya banyak orang message me, email Sindocop, my staff pun cakap ada orang offer minta tolong minta export. Kenapa I tolak? Bukan I tolak you all pay produk tak bagus, bukan kerana tu. Dan biasanya I selalu, kalau yang langsung message I akan katakan, lihat video dulu, adakan persiapan ni, dah faham harga ni semua, you all dah faham, baru contact I. Because there's no point, tak ada gunanya you ada produk, ada halal, ada apa KKM ni semua, tapi you masih tak faham tentang harga. No point, because I tak boleh jual. Ada satu hamba Allah ni, dia kasih I satu produk. Harga produk dia, I tak nak cakap produk apa, tapi produk makanan. Harga produk dia tu dah macam harga retail price. So macam mana I nak jual tu? So you imagine, yang dia jual, ni okay, contoh dia jual air ni $16, RM16. So macam mana I nak jual dengan RM16? Nak kena bayar trucking, nak kena bayar shipment, nak kena bayar import tax, nak kena bayar so many things. Then by the end, bila sampai kat negara tu, mungkin harga yang cost
yang I dapat ni RM16 dah jadi RM30 lebih ringgit. Siapa yang nak beli satu produk harga RM30? So kita harus fikir daripada situ. Kita ambil contoh satu produk ini contoh Kalau siapa ada produk yang sama yang I sebut ni, minta maaf, jangan marah. Okay, I kasih contoh instant noodle. Okay, mi segera instant noodle. Instant noodle, mi sihat lah, yang mungkin organik, tak ada MSG, tak ada preservative semua mi instant noodle yang sihat. Okay, dia nak I export dengan harga $1.20 USD. So $1.20, that means duit Malaysia about RM4.80. So sekarang bayangkan okay, sebentar I ambil Maggi senang. Okay, ini Indomie yang jual di Indonesia, di Turki Indomie ni. Okay, harga you all try to imagine harga mi ni exporter that means I dapat Sindocop dapat harga RM4.80. Okay, sekarang kita buat calculation I dapat RM4.80. I bayar trucking sampai kat port mungkin I kena tambah lagi about mungkin just say about RM1,000 lah, because trucking biasanya kalau I buat calculation daripada Port Dickson sampai Port Kelang, kalau satu container is about that price, about RM1,000. Kita cakap flat rate lah. Jadi bila I dah tambah pay cost, then after that importer pula dia kena bayar dia shipping ni semua, dan kita kali 3, RM4.80 dikali 3 dikali 4, because Malaysia ringgit dikali 4. So harga dia jadi 20 lebih. You agak-agak ada tak orang nak beli satu paket mi dengan harga 20 lebih ringgit? Kita try to fikir logik. Kita as a customer, kita nampak satu mi walaupun organik ni semua, mi sihat, nampak 20 lebih ringgit, tak ada orang nak beli, because harga dia terlalu mahal. Harga tak logik. Jadi bila harga dah terlalu mahal, orang tengok produk kita pula, produk baru sampai kat negeri ni, orang tak kenal pun kita, orang tak kenal pun produk kita. Jadi berani ke orang nak beli produk yang semahal ini? Orang tak akan berani beli. Jadi bila orang tak berani beli, kita tak dapat market, kita tak akan dapat jual kita punya produk. Tu kesilapannya, because ramai orang belum lagi faham tentang ekspor. Because in their mind, diorang fikir, oh ni kalau ekspor ni pakai US dollar dah untung banyak ni. Tu yang I katakan. Mereka belum lagi faham tentang ekspor. Diorang ingat pakai US dollar untung banyak. Jadi diorang kejarkan keuntungan. Diorang tak tahu bahawa aku nak, yang important produk aku masuk kat pasaran, boleh ekspor dan boleh bertahan at least 10 tahun di satu market tu, 10 tahun. Diorang tak fikir tu. Diorang fikir, ni kalau aku ambil untung satu paket, aku ambil untung 60 sen US ataupun $1 US. Kalau dia order 50,000, wah cepat, banyak duit, cepat kaya. Inilah kesilapan dia. Kerana serakah, kalau bahasa Indonesia serakah, bahasa Melayu gelojo, tamak, something like that. Kerana profit yang besar kita dah nampak, akhirnya kita kehilangan kesempatan. Terus kita tak dapat ekspor. Dan kita nak kena fokus dengan local market. Local market pun kita dah struggle, because orang lain semua produk ada yang lebih murah. Because we have to know something, orang selalu nak produk murah dan bagus. Even kita sendiri, kita akan cari produk ni, produk yang bagus dan murah. Jadi you just imagine this Indomie yang produk Indonesia agak-agak berapa harga dekat ini Turki. Dia dah export that means dia kena bayar shipping, dia kena bayar import tax, so many things, sewa kedai dan sebagainya. Okay, kalau di Indonesia, kita harga di Indonesia satu paket about 30 sen. Kalau US about 20 sen hingga 30 sen US satu paket. Harga kat sini satu about 60 sen US. So harga dia murah. So kita imagine harga 60 sen US dengan lagi satu mi harga 20 lebih, kira okay US.
Satu 60 sen US, satu $4 US. Orang tengok $4, orang akan berfikir daripada aku beli $4 walaupun mi sihat. Dari aku beli $4, puas hati aku beli mi ni. Aku boleh dapat berapa banyak paket. You see? This is how people think. Jadi kita nak kena faham daripada situ. Okay. So, kenapa Indomie boleh masuk dan boleh bertahan lama di negara luar? Because of the price. This is how big company, bila kita tengok Maggi, macam-macam brand lah, Nestle ni semua, diorang boleh masuk satu pasaran dan boleh bertahan lama because diorang punya fokus adalah small margin but big volume. They go by volume. Jadi production diorang tu, diorang dapat keluar banyak, continue production, continue jual, orang pun kenal produk dia dan sebagainya. Sekarang kita imagine ini bukan produk Indomie. Kita imagine ni produk brand Coco. Kita namakan Coco je lah. Coco dibuat daripada Indonesia. Contoh Coco Indonesia. Jadi Coco ni, even kalau kita tanya di, okay, kalau cakap Indonesia susah sikit okay, Malaysia. Because we talking about Malaysia ringgit satu produk mi nama Coco. Kalau kita dalam Malaysia je, seluruh Malaysia belum kenal kita produk, macam mana orang luar nak kenal kita produk? Kalau even Sabah, Sarawak, mungkin Kelantan belum lagi pernah dengar kita produk, belum tahu kita produk, macam mana kita nak expect orang yakin dengan kita produk? Itu yang pertama. Jadi bila kita produk dah tak, belum lagi kenal, local market pun belum kenal, sekarang masuk ke negara luar, contoh kat UK ataupun kita cakap Dubai. Orang tengok ni brand apa ni, dia tak pernah dengar. Jadi bila dia tengok produk Malaysia, dia try tanya kawan dia kat Malaysia, kau pernah nampak produk ni tak? Boleh check aku. Tak, aku tak pernah dengar. So bila I dengar itu, engkau pun tak pernah dengar ni produk Malaysia, then dia punya keyakinan pada produk ni dah makin rendah. Orang lokal dah tak boleh kenal. So macam mana aku nak percaya dengan produk ni? Itu yang poin kedua. Poin ketiga, bila kalau ada orang Malaysia dah kenal produk terus masuk, then a consumer daripada Dubai, dia datang, dia tengok, oh ni produk baru daripada mana? Daripada Malaysia. Dia tengok, okay ni produk baru. Kalau harga murah, dia akan fikir, ini contoh kalau harga $1 US, okay lah, aku boleh try lah. Kalau tak sedap aku buang. Okay, fine. Tapi kalau harga dah jadi $4, I akan fikir, aku nak try ke $4? Kalau tak sedap, dah rugi. Mahal pula tu, habis tu rugi. Aku pun tak tahu brand ni. So this is how people think. Jadi bila kita nak jual produk tu, kita nak kena faham. Jadi apa yang kita boleh buat, kita pay cost price tu, kita harus really try to squeeze kita pay cost price sampai kita dapat the right price. Especially bahan mentah. Kita harus dapat bahan mentah dengan harga yang murah. Even including packaging semua nak kena ada packaging yang murah. Jadi kita pay cost tu rendah. Itu salah satu. Tapi from there kita boleh dapat penetrate satu market dan mereka dapat terima. Di situlah kita punya opportunity untuk menjadi kaya is there. Tapi kalau kita nak start terus jadi kaya, mungkin kita boleh jadi macam saya kecil-kecil waktu sekolah my teacher cakap jangan jadi angan-angan mak jenin. Angan-angan tapi tak ada apa-apa, at last jatuh daripada pokok kelapa. I still remember that story. So kita nak kena faham apa yang kita lakukan. Okay, now kita balik pada cost price yang tadi I nak jelaskan Okay, now kita tengok pada mana dia? Okay, bila tadi I katakan kita punya X factory price kita ambil untung 50 sen dari 10% daripada harga production, kita punya X factory price 10%. Kita akan katakan profit dia sedikit, tak banyak, rugi, kita tak dapat keuntungan, tak boleh cover. Ada orang fikir tak boleh cover, dia punya sales ni semua tak boleh cover 50 sen. Macam mana nak cover kita punya production, kita punya label harga dah berapa. So kita fikir gitu. Now we talking about the volume yang I tadi jelaskan. Okay, tidak ada importer orang luar negara, tidak ada importer akan beli produk kita setakat 10 carton, 20 carton, because diorang pay shipping price very expensive. Jadi untuk
importer, pembeli tu dia nak dapatkan profit margin, dia harus beli dengan kuantiti yang banyak. Okay, you all try to think again. Harga shipping 18,000 Ini contoh ya, 18,000. Tapi I cuma dapat masukkan dalam satu kontainer cuma mungkin uh, 1,000 unit je. Jadi 1,000 unit, $18,000 tu dibagi 1,000 unit. Jadi I punya cost price ni terlalu tinggi dan jadi mahal. Jadi importer selalu berusaha untuk membeli volume yang paling banyak, sebanyak mungkin, untuk dapatkan cost price yang rendah. Jadi kalau dia dapat masukkan dalam satu kontainer 50,000 unit, 18,000 dibagi 50,000 unit, barulah dia punya cost price tu sikit, baru dia boleh dapat keuntungan. Okey, itu kita nak kena faham. Dan seterusnya, poin yang kedua, kita nak kena tahu bahawa Sindocop kita, biasanya kita ada perjanjian dengan kita punya klien. Okey, contoh I ada klien di Tunisia ataupun Morocco. So dia interested with my product Okey, I kata okey, I appoint dia jadi I punya exclusive distributor untuk seluruh Morocco. So dalam perjanjian tu, dia harus purchase minimal satu kontainer. Itu minimal, dia tak boleh lebih kurang daripada satu kontainer. Jadi perjanjian ni 50,000, satu kontainer tu tergantung produk. Biasanya boleh masuk 50,000 hingga 70,000 unit produk. Jadi itu hanya satu invoice. Okey. So sekarang kita fikir 50,000 unit. 50 sen dikali 50,000 unit dalam satu invoice. Okey. Okey, sekarang kita taruh tepi tentang ni. Kita move on to lagi satu. Sindocop kita ada perjanjian dengan kita punya customer selama 2 tahun. That means Sindocop dengan Morocco kita perjanjian 2 tahun. So dalam masa 2 tahun kita ada set MOQ untuk mereka. Kalau kau nak jadi distributor kita pay produk, kau nak kena meet kita pay requirement. Okey. Contoh dalam masa 24 bulan kau nak DP sales target kau nak kena beli 2 million unit. Okey, 2 juta unit. Baru kau boleh dapat this agreement. Jadi tu tak kira lah 2 juta unit tu they can start with satu container dulu, lepas tu 4 bulan dia tak order pun tak apa, lepas tu bulan yang kelima order lagi 4 container. Yang important dalam masa 2 tahun dia kena hit 2 million unit produk. Okey. Sekarang kita tengok 2 million of produk ni dikali 50 sen, kita akan dapat 1 million ringgit punya profit. Okay, sekarang bayangkan, nampak tak dia punya figure? Untung dia 50 sen je, tapi kerana dia punya volume tu kita boleh dapat 1 million. Dan kita dapat customer selama 2 tahun, kita akan export. Akan penjualan kita akan smooth kerana dia ada perjanjian. Dan ini 1 million ringgit ni kita cuma cakap pasal Morocco, belum termasuk kalau dapat masukkan pasaran Dubai, Turki, Egypt, lagi mana Abu Dhabi. So bila masuk lagi banyak negeri, contoh lagi 5 negara kita dapat masukkan, kita pay profit 5 million ringgit dalam masa 2 tahun. 5 million. Sekarang kita bayangkan balik, boleh tak aku jual sekarang di pasaran lokal ni, boleh tak aku dapat 5 million dengan produk yang sama ni, satu produk yang sama, kita tak payah buat lain produk, hanya satu produk yang sama, boleh tak aku dapat 1 million, kita jangan cakap 5 million, 1 million ringgit dalam masa 2 tahun, boleh atau tidak? So imagine, setiap kali kita jual, kita nak kena deal ramai orang, deal dengan orang kedai ni, deal dengan reseller sana, deal banyak orang, kita nak kena deal, too many invoice. Tapi bila kita ekspor, kita cuma deal dengan satu orang dan invoice cuma satu, tapi kuantitinya banyak. So this is the reason kenapa bila kita nak jual satu produk daripada dulu yang volume, I tak kira, tak ingat volume 3 ataupun volume 4 ada share tentang ni. Bila kita nak jual produk, kita nak kena faham produk kita sebelum kita mulakan produk. Kita nak kena faham produk itu. Kenapa kita memilih untuk membuat produk ni? Kenapa? Sudahkah kita secure cara marketing? Kita dah tahu ke dia punya source of bahan mentah?
semua kita nak kena faham. Kita pay business plan, kita pay business strategy, packaging yang baru, video yang lepas tu I baru share tentang buat packaging. Jadi semua that knowledge daripada volume 1 sampai volume 6 tu I dah share many things about macam mana cara correct way nak buat packaging ni semua untuk kita dapat export. So daripada ini semua, then we can get the knowledge, kita dah faham, barulah kita ready untuk ekspor ke luar negara. So kita dah tahu harga dia. Dan ini bukan hanya untuk ekspor, even di local market. Okay, kalau kita practice this calculation, insyaAllah kita boleh dapat market kita dan akan bertahan lama. Okay, jadi the main point is kita harus dapat the right product. Bila kita nak buat satu produk tu, kita harus faham dulu tentang produk. This the reason kenapa I mulakan daripada volume 1 dan I banyak membebel cerita tu cerita ni, because I nak you all faham sebelum you all buat satu business tu. You all nak kena faham dulu baru you all buat. Bukan kita cuma tahu oh produk ni lagi viral, aku nak buat produk ni ya because lagi viral, tapi kita tak faham pun produk ni. Kita cuma lihat daripada satu direction, aku boleh jual online, online banyak, aku boleh cari reseller. Itu semua tak bertahan lama, kerana reseller ni semua attitude dia akan jual produk kita, dia akan jual-jual. Bila dia dah terlalu banyak pesaing, terlalu banyak reseller yang jual produk yang sama, dia mula jual harga yang murah sikit because dia nak jual, then dia dah ada pesaing. Bila dia punya sales dah jadi slow, dia start cari produk baru, untuk, because reseller ni nak profit, jadi dia cari produk baru. In the end produk kita dah tak dapat jual. So kita tengok banyak produk yang jual online ni, yang ada reseller ni semua, berapa lama you all boleh tahan your product tu viral, berapa lama? I can bet paling lama 1 tahun. After that your sales will go down, then you all start to stress, start to cari produk baru, then buat lagi produk. So you tengok ada beberapa produk Malaysia local pay product, I tengok dia quite popular because dia punya nama quite known lah di Malaysia. Tapi dia dah makin banyak produk, dah makin banyak SKU. Okay, bukan kerana aku dah banyak produk kira aku dah sukses makin banyak produk. Bukan itu. Itu bukan sukses. Sukses tu satu produk boleh bertahan 10 tahun di market dengan jumlah yang banyak. That is success. That means aku sukses, berjaya untuk menjual satu produk dan bertahan di market selama 10 tahun. Itu baru sukses. Tapi kalau I jual satu produk ni, lepas 2 tahun I ada produk baru. Lepas 2 tahun, tapi produk yang pertama ni dah tak ada, penjualan dah tak ada, dah jadi sejarah, dah jadi history. Tu bukan sukses. Jadi bila kita tengok ada orang yang banyak produk dia production makin baru makin banyak, mereka belum lagi sampai tahap sukses, because apa yang mereka fikir tu tentang profit. They don't really understand business. Mereka cuma fikir aku buat produk baru ni dapat profit aku. Jadi dia keep on busy fikir macam mana nak dapatkan produk baru. Produk baru apa yang aku nak buat, kerana dia belum faham market. Dan dia cuma fokus pada online business. Jadi kalau kita fokus on widen the market, seperti video yang lepas-lepas saya kata, cara-cara kita nak widen kita pay market, nak lebarkan, luaskan kita pay market, apa step-stepnya I dah pernah share dulu. So kita nak kena fokus both online sama retailer, seperti kedai ni semua, baru kita boleh maintain. Even though orang boleh beli online, dan bila orang pergi supermarket boleh beli produk kita, bila orang pergi minimart boleh. Jadi produk kita ada di mana-mana dan bertahan lama dengan profit yang sikit, volume yang besar. Itulah caranya. So we have to choose the right product into the right market at the right time. Dan jangan takut mencuba, especially produk baru. Jangan takut, oh produk ni belum lagi kenal, orang belum kenal, orang tak tahu. Jangan fikir tentang tu, because bila kita belum lagi mencuba, that means kita dah lost the opportunity, kita dah kalah, because kita belum cuba, kita dah buat keputusan tak boleh. Bila orang lain dah ambil opportunity tu, orang dah start jual, baru kita nak terhege-hege, nak ikut, nak viralkan, kita dah lambat. So we have to be the first one to start. Bila you all tengok ada orang kata I gila, I admit, banyak orang kata I gila. Kau gila lah produk Tuki kau nak pergi jual kat Malaysia, kat Singapore, siapa nak beli?
Okey, banyak orang kata gitu. Tapi sekarang dah merebut-rebut tanya, tuan, saya nak dapat ni apa sultan macam mana minuman sultan. Ada tuan yang coklat Nutella tu because dah ada orang dah start nak import. Diorang baru nak start. Padahal pada mulanya bila I tunjuk, I give opportunity, semua macam ragu-ragu, takut-takut. Okay, the reason kenapa I masukkan produk Turki, because I perasan something what happened in Malaysia dan Indonesia. Apa yang terjadi? Orang-orang SME kalau Indonesia UMKM, kalau Malaysia IKS. Orang-orang SME entrepreneur, orang ada masalah during COVID. So penjualan mereka slow. Banyak pesaing. Pesaing either produk yang hampir sama, jadi orang agak stres bila orang punya business nak grow. Kalau orang harapkan dengan produk yang orang ada ni untuk continue jual, orang akan stres. Jadi orang busy dengan posting. This is the reason why I masukkan produk Turki. The reason is, pertama, orang boleh belajar macam mana produk Turki yang daripada jauh import jual di negara lokal, di Malaysia atau di Indonesia, tapi price dia lebih murah daripada price produk aku. Padahal produk aku buat kat sini, tak ada transportation export, tapi produk aku mahal. Ni produk daripada luar import semua tapi lebih murah daripada produk aku. So I want you all to realise kenapa, supaya you all sedar kenapa produk ni boleh jadi murah. So from there you all realise apa yang tadi I jelaskan. Orang-orang ni semua, kita ambil profit margin yang sikit, kita go by volume. Because bila kita ambil profit sikit, barang dia sampai dengan harga yang murah. Bila harga yang murah, kita dapat jual dengan cepat. Tapi kalau I ambil keuntungan tinggi, my profit tinggi, bila sampai ke satu negara, penjualan dia lambat, I pun rugi. I tak dapat untung because orang tak jual, jadi I tak dapat export. Itu yang pertama. Yang kedua, I masukkan produk-produk Turki ni kerana produk Muslim. Okay. Turki banyak support rakyat Palestin dan Syria. Jadi bila kita beli produk-produk Turki, pertama halalan Thaiban daripada Muslim. Kita tak ada ragu-ragu, tak ada was-was. Yang kedua, profit yang orang-orang ni ada, orang-orang Turki ni, dorang dermawan. Dorang tolong rakyat Palestin, Syria semua. So, bila kita beli produk dorang, bila dorang kaya tu bukan untuk dorang. Dorang tolong orang-orang Palestin. Jadi secara tak langsung kita membantu rakyat Palestin dan Syria. Itu yang poin kedua. Poin ketiga, sementara orang-orang SME Malaysia dengan Indonesia tak dapat ekspor, tak dapat jual produk mereka, at least setidaknya mereka ada produk baru untuk jual. Dan produk ini tidak ada saingan. That means bila bawa masuk minuman Sultan, tak ada orang yang jual sama dengan minuman Sultan. Tak ada orang. Okey, ini contoh. Ada satu minuman yang almost the same di Malaysia. I tak nak sebut nama dia. Start daripada B, huruf B. Okey, sorry. Start daripada H. Okey, HB this brand. HB, kalau I masukkan ni, bila I dah masukkan ni ke pasaran Malaysia, ini still lebih murah daripada HB. Daripada situ dah boleh bersaing. Jadi, market dia ada. Orang boleh beli, mampu beli dan penjualan cepat. So, orang-orang IKS yang struggle nak jual barang mereka ni, mereka boleh ambil kesempatan untuk menjual produk Turki dan dapat profit. Because your main intention to make profit. Jadi, you all dapat produk ni, jual, so setidaknya you can make profit. Ataupun you boleh promote your product. Contoh ni your product dan ni produk Turki you jual. You boleh buat promotion. Okay, kau beli produk ni, kau beli 2, aku kasih kau free aku punya produk. Tapi price dia you dah calculate lah. Jadi you dapat jual produk Turki, at the same time you punya produk pun terjual. So ni lah antara sebab yang kenapa I masukkan produk-produk Turki ke pasaran Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Vietnam. I'm hoping that I can get Brunei punya market, insyaAllah someday. So I hope, kat sini dah 1 hour Okay, Alhamdulillah. I hope sampai sini. We meet again in volume 8. InsyaAllah volume 8 I will share a bit more tentang negotiation. Macam mana kita nak buat negotiation, macam mana kita nak secure kita punya bahan mentah, macam mana kita nak dapat bahan mentah tu dengan harga yang murah dan secure. Make sure tak terputus. Jadi barang mentah tu diorang tak boleh cakap,
lagi hujan, chili dah habis, musim kemarau. So macam mana kita nak protect? So insyaAllah we meet again in volume 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.